Mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa ibu bapa kami, ampunkan dosa datuk nenek kami, ampunkan dosa adik-beradik kami, dosa saudara kami, serta kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Ya Allah, berikan ketenangan pada hati anak-anak autism seperti kami. Ya Allah, berikan kesabaran pada hati anak-anak autism seperti kami. Ya Allah, berikan ketabahan pada hati anak-anak autism seperti kami. Walaupun kami OKU di dunia ini, janganlah Engkau jadikan kami OKU di akhirat nanti. Kami bersyukur dengan dugaan autism ini. Ya Allah, kami bukan ciptaan-Mu yang rosak atau tidak elok. Jika kesakitan yang kami alami, Kau sembuhkanlah. Jika kekurangan yang kami miliki, Kau cukupkanlah. Ya Allah, Engkau berikan juga ketenangan, kesabaran dan ketabahan kepada ibu bapa yang bertanggungjawab menjaga kami, para guru yang berusaha mengajar kami, ahli keluarga yang belajar memahami kami, serta semua yang membantu kami di dunia ini. Kerana kami hidup mereka susah, kasihanilah mereka, Ya Allah. Gantikan kepenatan mereka dengan kebahagiaan di akhirat nanti. Semoga hari kesedaran autism sedunia ini asbab untuk Engkau berikan hidayah buat mereka yang belum faham untuk menyantuni mereka. Ya Allah, jauhkan kami dari azab kubur dan azab api neraka. Kumpulkan kami dalam syurga-Mu nanti. Hanya pada-Mu tempat kami meminta dan memohon pertolongan. Bantulah kami, Ya Allah. Bantulah kami, Ya Allah. Bantulah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kinabalu 93.9. Anda kini sedang mendengarkan Ekspresi IKIM bersama Haji Faiz Haji Osman. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Mudahkan hari yang produktif dengan mengamalkan kurma bersama susu kambing. Las Susu Kambing menyediakan 5 pilihan present sesuai untuk semua peringkat umur bermula kanak-kanak sehingga warga emas. Semak pengedar berhampiran anda di las.my. Okey, teruskan kesetiaan anda. Faiz Haji Osman dekat sini dan jam ini seperti yang kita war-warkan. Bicara kita nak sambung dalam Syama'il Ar-Rasul bersama dengan Habib Najmuddin Osman Al-Khirit, dan kali ini siarannya adalah siaran ulangan untuk anda yang mungkin tak perasan. Kita nak berbicara program-program ataupun tajuk-tajuk yang dahulu lah. Saya bawakan lama sikit berkaitan dengan
lauk pauk yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perinciannya kita dengarkan lanjut pada malam ini. Sikit saya nak ambil daripada satu hadis dalam bab ini, yang mana hadis riwayat Tirmizi ini, sebaik-baik lauk adalah cuka. Perinciannya kita dengarkan selepas ini bersama dengan Habib Najmuddin Osman Al-Khirit. Teruskan setia bersama Ashabul Kahfi. Ini lagunya Mahligai. Sentiasa mendampingi indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Saya sudah masuk Islam. Lallah. Wallahu. Ya, bukan sallallahu. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Semua pendengar dijemput untuk menyertai satu kaji selidik yang dijalankan oleh Radio IKIM. Tempoh kaji selidik ini bermula 2 November hingga 30 November 2020. Caranya mudah saja. Layari laman web www.ikim.my Palang Kaji Selidik dan jawab semua soalan yang dikemukakan. Menariknya juga sebanyak 20 helai t-shirt eksklusif disediakan untuk anda yang bertuah. Jadi, tunggu apa lagi? Kunjungi segera laman web www.ikim.my Palang Kaji Selidik sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Penerbit Tuan Haji Faiz bin Haji Osman hafizahullah wa ra'ah, sidang pendengar Radio Hakim dalam program Syama'ilur Rasul bersama dengan saya dalam kita membahaskan kitab Syama'il Al-Muhammadiyah yang disusun oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, untuk memanfaatkan diri kita dengan kepribadian baginda Rasulullah SAW. Indah kita, cantik kita kalau kita ikut Nabi SAW. Ini orang sibuk nak cantikkan diri dia dengan macam-macam produk, macam-macam pakaian, macam-macam fashion. Tapi sebenarnya kalau betul kita nak cantik, ikut kepribadian Nabi SAW, cantiklah kita. Sebab tu kalau kita ni tengok cermin, Nabi ajarkan kita doa, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana kau cantikkan rupa parasku ini, kita rupa paras kita dah elok dah, kita punya pakaian pun okey, semua baik, tapi ya Allah, cantikkanlah juga akhlakku ini. Sebenarnya kalau cantik akhlak, insya-Allah macam mana pun kita ni tetap akan dilihat cantik dan elok seseorang itu. Tapi kalau dia handsome pun, cantik pun, pakaiannya mahal-mahal hebat pun, tapi akhlaknya buruk, maka orang benci, orang tak suka, orang angkat buruk juga dia. Masya Allah. Jadi macam mana nak jadi cantik, elok, baik ni? Sudah tentulah kita kena pergi kepada sumber kecantikan itu, sumber kepada keelokan itu, sumber kepada keindahan itu, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi hari ini insya-Allah kita akan sampai kepada bab majaa fi sifati idami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu tentang hadis-hadis yang menceritakan tentang lauk pauk yang dimakan oleh Rasulullah sallam. Lauk pauk. Jadi biasanya lauk ni maknanya yang dimakan dengan roti lah. Zaman Nabi makan roti. Sebelum ini pun tentang jenis roti yang dimakan oleh Rasulullah. Jenis apa ya? Agak-agaknya sidang penonton, sidang pendengar, kalau masih ingat lagi, iaitu jenis yang dalam istilah Arab dia panggil khubzus syair. Roti asyair, iaitu roti yang tepung dia tu daripada tepung Bali. Dia ini kualiti yang rendah lah, sederhana, makanan orang-orang awam biasa. Nabi kita sederhana betul. Sebab tu kalau kita sebut tentang lauk ni, kita tengok balik dalam hadis yang sebelumnya tu, mungkin saya tak sempat sebut pada sebelum ini. Tak apalah, kita tengok sikit. Aisyah radhiyallahu anha cerita pernah ketika mana seorang daripada Masruq, dia mengatakan dia jumpa dengan Rasulullah, dia jumpa dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini selepas wafat Nabi SAW. Jumpa dengan Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Lalu beliau radhiyallahu anha minta untuk dihidangkan kepada Masruq ni makanan. Jadi maknanya dia tetamu, dijamu oleh Siti Aisyah. Jadi dijamu, dan namanya tuan rumah ni, kalau dia betul-betul beriman kepada Allah dan yaumul akhir, seperti mana Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan kepada tetamunya. Masya-Allah. Ni menerima tetamu ni untuk orang yang selalu rumah jadi dikunjungi tetamu. Tetamu dia datang bawa rahmat Allah, keluar dia dosa-dosa kita dia bawa keluar. Masya-Allah. Untuk orang yang menerima tetamu ni, bukannya orang datang rumah je, Allah habislah saya punya gula ni, habislah saya punya beras. Allah sayang, sebenarnya dia datang bawa rezeki, dia datang bawa rahmat. Jadi dikaitkan bahawa memuliakan tetamu ini dengan keimanan kepada Allah dan akhirat. Masya Allah. Jadi apatah lagi kalau isteri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha, seorang perempuan yang cukup istimewa. Sudah tentulah apabila tetamu datang, maka dia jamulah dengan apa yang dia mampu, yang terbaik kepada tetamu. Tetapi
apabila dia hidangkan tu, dia kata terbit dari perkataan dia sebab dia hidup sederhana dengan Nabi. Setelah Nabi wafat dia adalah kehidupannya agak lapang sebab apa? Sudah tentulah sahabat mengambil perhatian. Jadi ketika mana dijamu ketika itu kepada tetamunya iaitu Masruq oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dia kata dia teringat ketika itu kenangan dia hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman itu. Dia kata, aku tidak pernah makan sehingga kenyang. Apabila dapat makan sehingga kenyang, aku selalu menangis semahuku. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kenapa? Masya Allah, makan hidup dengan Nabi, hidupnya bahagia sungguh. Tapi makanannya sederhana. Dia dapat makan dengan lebih ni ialah tak lain kerana keperhatian yang diberikan oleh para sahabat khusus kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Sudah tentulah kalau kita lihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq sendiri mengatakan urqubu Muhammad bi ahli baitihi atau fi ahli baitihi, jagalah Nabi Muhammad, sayangi Nabi Muhammad ni dengan menyayangi, menjaga kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila dah semakin Baitul Mal dah semakin banyak sumbernya, futuhat, pembukaan kota dah semakin tu, jadi sumber banyak, maka sumber-sumber itu mestilah mereka lebih memberikan keperhatian kepada keluarga Rasulullah dan sahabat-sahabat utama. Jadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mendapat bahagian dia. Jadi kehidupan dah semakin lapang. Aisyah ketika dapat suasana kehidupan lapang ni, bukannya dia gembira sangat, tapi dia semakin sedih. Sebab dia rindu suasana kesederhanaan di dalam kehidupan dia bersama dengan Nabi SAW. Jadi kalau dia rasa dia dapat makan, rasa kenyang, sentuh kenyang tu je, meleleh air mata dia. Masya Allah. Kita ni, nak kata nak lapar ni, kadang-kadang jarang kita. Kenyang ni menjadi rutin kepada kita. Tapi kalau kehidupan Nabi, sahabat, keluarga Rasulullah, nak rasa kenyang ni, mereka betul-betul nikmat, merasa syukur betul kepada Allah SWT. Jadi kita bolehlah untuk tengok macam mana apa yang disebutkan Aisyah radhiyallahu anha ni, sehingga dia menangis ketika mana teringatkan daripada kesederhanaan daripada kehidupan dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Masruq, dia tanya, kenapa kamu sampai nak menangis macam tu? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, aku teringat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa baginda sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Demi Allah, dia kata, baginda tidak pernah makan roti dan daging sehingga kenyang 2 kali dalam sehari. Kalaulah makan waktu siang tu Nabi makanlah, adalah makanan, mungkin Nabi rasalah kenyang sikit, tapi malam dah tak ada makanan lagi, dah lapar, tidur dalam kelaparan baginda Rasulullah SAW. Dalam riwayat sebelum ni kita pernah bahaskan, tak pernah kenyang 2 kali dalam sehari. Riwayat lagi, sehari kenyang, sehari lapar. Ini kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa memang Nabi pilih untuk merasai keadaan seperti itu? Kerana Nabi adalah merupakan orang yang cukup sederhana dan mendahulukan kepada orang lain. Sedang pendengar rahmati oleh Allah, jadi dalam hadis yang berkenaan dengan lauk pauk ni, dimulakan dengan riwayat Aisyah radhiyallahu anha, yang mana beliau menceritakan bahawa Rasulullah SAW pernah berkata kepada beliau ni, tiba-tiba masuk rumah, Nabi minta makan. Ni cerita dia macam itulah, ni sebab urut hadisnya lah. Nabi balik rumah, Nabi kata, Aisyah, ada makanan tak? Ada roti ni wahai Rasulullah. Rotinya roti syair lah, roti yang gandum, jadi yang kualiti rendah ni, kasar tu. Jadi biasanya roti macam kita nasi, mesti ada lauk dia untuk nak bagi sedap sikit, bagi rasa. Maka Nabi kata lauk dia ada. Maka Aisyah malu segan. Yalah, isteri siapa mana yang tak rasa bersalah kalau dia tak dapat jamu suami dia dengan baik, Tapi bukan dia tak nak jamu dengan baik, bahan tak ada, apa nak dimasak untuk nak dibuat tak ada. Sederhana rumah tu. Jadi Aisyah kata, wahai Rasulullah, tak ada apa kat rumah kita ni kecuali khal, kecuali cuka je. Jadi subhanallah, yang kita hari ni, kalau seorang isteri, suami dia balik, apa makanan ada, tiba-tiba jawab tak ada. Makanan rumah, lauk banyak, apa semua, tapi tak masak. Kerana kita malas, kerana kita sibuk dengan TV, sibuk dengan internet. Itu salah kita. Kita yang tak nak untuk nak dapatkan ganjaran menjamu suami kita, keluarga kita. Tapi ini lain keadaannya
Aisyah memang tak ada makanan nak dimasak untuk Rasulullah. Dia rasa sedih. Dia kata ada cuka ke? Jadi Rasulullah SAW ni subhanallah, dia ni orangnya mulia betul. Dia nak hibur hati isteri dia. Tak nak rasa isteri dia sedih. Dia mengatakan, oh iya ke? Baik-baik, baik. Ni'mal idam al-khal. Sebaik-baik lauk itu adalah cuka, kata Rasulullah SAW. Pujuk hati isteri dia supaya hati isteri tak rasa bersalah. Pujuk hati sendiri ketika itu Rasulullah SAW supaya tak rasa ketika itu kita ni kalau kita tengok makanan tu kita kata ni pun sedap ni, pun sebenarnya pujuk diri kita, insyaAllah makanan itu pun jadi nikmat. Tapi kalau kita makanan tak berapa best, kita sendiri dah ada tanggapan kepada makanan tu kan tak jadi tak best, tak jadi tak sedap. Jadi Nabi nak pujuk diri isterinya, nak pujuk dirinya, maka Nabi kata sebaik-baik lauk itu, sesedap-sedap lauk itu adalah cuka. Bukanlah bermakna cuka itu mengatasi kepada lauk pauk yang lain, ya, mustahil. Ada lagi yang sedap, madu pun sedap, kambing pun sedap. Tapi ini sebab urut hadisnya seperti itu, tanpa dinafikan memang khasiat khal ataupun cuka ini ada banyak kelebihan dan khasiat-khasiatnya seperti kajian-kajian yang sekarang ini dibuat. Di antara khasiat-khasiat kerana tidaklah Rasulullah SAW itu menyukai dan berbuat sesuatu kecuali pasti ada hikmah-hikmah dan faedah-faedah yang mengiringi daripada perkara tersebut, ya. Jadi besarnya jiwa Nabi SAW dalam mensyukuri apa yang ada. Ini juga supaya ajar ni, apa yang ada itu disyukuri, dihargai. Ini yang kita kurang kadang-kadang sekarang ni. Kita dah ada dah tapi kita kurang hargai apa yang kita ada. Jadi kita nak lebih, kita nak yang lain. Hargai apa yang ada. Ini sifat qanaah yang mesti ada pada kita. Begitulah kalau kita dah hargai apa yang ada ni, maka itulah tanda syukur. Maka apabila kita syukur ni, Allah janji. Ini janji Allah, ya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku Allah pasti akan tambah. Masya Allah. Ini nak bangkit rasa syukur ni, menghargai apa yang kita ada ni, itu yang sepatutnya kita buat. Jadi itu pertama, ini lauk yang di-highlightkan pertama sekali adalah tentang al-khal lah. Memang sebenarnya khal itu ada faedah dia. Memang orang Arab pun sekarang ni banyak juga yang kita tengok makan cuka. Ada juga dia punya sayur-sayur yang direndam dengan cuka. Ada khasiat-khasiat dia yang tersendirilah, ya. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, tapi saya teringat tentang hal ni juga ada satu riwayat mengatakan Nabi kata tidak akan apa-apa, tidak dikira fakir rumah itu selagi mana tidak berkurangan satu rumah itu selagi mana ada lauk yang namanya cuka, kata Nabi SAW. Kerana cuka ni rata-rata berada di rumah orang-orang Arab, biasa ada. Jadi maknanya sekurang-kurangnya ada tu pun dah, kamu dah kena rasa alhamdulillah dah cukup. Kalau itu motivasi yang Nabi ajarkan. Hari ni kalau kita motivasikan kita punya keluarga ke orang-orang kawan-kawan kita dengan tu, maknanya mereka akan hargai. Tapi kalau kita kata itu je ada, itu yang dia rasa macam dia rasa down, dia rasa macam kurang, akhirnya akan bangkit rasa selera lebih. Yang ni yang kita kata jadi orang yang tak pernah rasa cukup. Itu bahaya. Baik, Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum laqad ra'aitu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu minal daqal ma yamla'u batnahu. Allah. Jadi satu ketika Nu'man bin Bashir ni di zaman setelah wafat Nabi SAW, dia jumpalah satu kumpulan pada waktu itu sedang nak makan, mungkin kat kedai ke atau kat tempat perkumpulan. Jadi tengoklah mereka dan semakin suasana dia tu makan-makan dia dah semakin mewah lah, kita panggil lebih, ya. Jadi dia pun ambil peluang. Ini kita panggil memperingatkan di antara satu dengan yang lain. Kadang-kadang kita perlu ingat sejarah, kita perlu ingat kehidupan yang mulia. Tak ada kehidupan yang mulia daripada kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Satu kali kita nak rasa kehidupan kita ni, nak faham kehidupan ni, kita kena rujuk kehidupan terbaik, kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dia pun singgah tengok, dia kata, bukankah kamu semua dapat makan dan minum sesuka hati kamu? Kamu dapat macam-macam kan? Dia tanya. Dia kata, padahal aku pernah melihat Nabimu SAW. Dia kata, Nabimu, ya, supaya kamu tahu kalau Nabi kamu adalah orang yang kamu patut kasih, baru kamu contoh. Tidak mempunyai apapun untuk mengisi perutnya. Aku pernah sekali bersama dengan Nabi, pada waktu itu Nabi sangat lapar, sampai tak ada makanan sama sekali. Nak supaya dapat untuk alas perut dia. Aku pernah berada pada situasi itu bersama dengan Nabi SAW. Tak ada apa, walaupun sebiji kurma buruk dan kering pun tak ada pada waktu itu. Allah, Masya Allah, tak ada.
Bayangkan. Kamu boleh, sekarang ni kamu dah bertuhat, dah ada Baitul Mal dah banyak, kamu dah ada gaji kerja, kamu dah boleh beli macam-macam apa kamu nak kan. Tapi kamu kena ingat, ada kehidupan yang pernah dirasai, dilalui oleh Nabi kamu Muhammad SAW. Pernah satu ketika dia tak ada makanan untuk dia makan, walaupun dengan kurma kering ataupun kurma buruk. Masya Allah. Bayangkan. Bukan Nabi SAW itu maknanya dia tak mampu, tak ada. Tapi kerana Nabi ni kalau orang bagi, dia akan bagi orang. Dia bagi, ada kalanya dia tinggal sikit tu baru dia makan. Setelah dia bagikan orang lain dah cukup dah. Ada kalanya baru ada tinggal sikit tu, tiba-tiba datang orang last minute, minta diberikan semua oleh Nabi SAW. Tak ada tinggal untuk Rasulullah SAW. Allah. Macam mana kita tak boleh sayang kepada Nabi kita? Macam mana kita tak boleh contoh? Bagaimana Nabi mendahulukan diri orang lain daripada dirinya sendiri. Ini yang kita tengok bagaimana kehidupan Nabi kita Muhammad SAW dikenang oleh sahabat. Diceritakan dari generasi kepada generasi. Supaya generasi ini kenal dengan kehidupan Nabinya. Supaya generasi ini sepatutnya menjadi generasi yang mencontohi kepada kehidupan Nabi dan tidak sampai kehidupan dunia ini menguasai kepada diri mereka, mengikuti kepada kehidupan yang telah pun dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, jadi dalam hadis ini nak cerita lauk dia tu, nama makanan tu kurma lah. Maknanya Nabi pernah makan kurma. Tapi ada kalanya tak ada makanan langsung dimakan oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam hadis seterusnya, Zahdam Al-Jarmi berkata, "Kunna 'inda Abi Musa Al-Ash'ari fa utiya bi lahmi dajajin fatanaha rajulun minal qaum. Faqala ma laka? Faqala inni ra'aituha ta'kulu shay'an natinan fahalaftu alla akulaha. Qala udnu fa inni ra'aitu Rasulullah SAW ya'kulu lahma dajjaj." Jadi kata Zahdam Al-Jarmi ni, dia kata kami ni pernah datang ke rumah Abu Musa Asy'ari. Ada kata dia sama dengan Abu Musa Asy'ari datang rumah orang ataupun dijamu. Ada yang riwayat mengatakan tak, kami datang ke rumah Abu Musa Asy'ari, sahabat Nabi. Salah seorangnya Zahdam Al-Jarmi lah, dengan dia punya kawan-kawan dia datang. Lalu kami ni dihidangkan dengan daging ayam. Jadi maknanya yang nak cerita dalam bab ni tentang daging ayam tu lah. Tentang daging ayam ni lah yang dijadikan lauk. Tiba-tiba kami dia datang ramai-ramai ni, disidangkan letak. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang dalam rombongan kami tu dia menjauh daripada hidangan tersebut. Dalam riwayat yang kita tengok nanti dalam hadis yang seterusnya tu, dia ni daripada kaum Taimillah. Nama kaum itu adalah kaum Taimillah. Kabilah dia Taimillah. Ahmar, dia punya kulit kemerah-merahan. Mungkin dia ada suka kaum dia lah. Suka kaum ni dia lain-lain macam-macam bangsa lah, kan Arab ni macam-macam. Jadi dia ni menjauh daripada tu. Jadi dia tengok, Abu Musa tengok dia tak nak dekat untuk makan tu. Maka Abu Musa dia tanya, "Malakah? Kenapa kamu ni? Kenapa kamu tak mendekat? Kenapa tak makan sekali ni?" Dia kata, "Ini ra'aituha ta'kulu syai'an natinan." Aku pernah lihat ni, haiwan ni, ayam ni, dia makan benda yang kotor dan menjijikkan. Ya ayam kan, kalau dia cok-cok tu macam-macam dia tu kan. Jadi Abu Musa Asy'ari nak suruh dia ni faham, bukan bermakna kalau sesuatu haiwan tu dia ialah makan benda-benda kotor, tanah ke apa, itu menyebabkan dia ni menjadi najis dan kotor ataupun tak boleh makan. Jadi Abu Musa kata, "Udunu, dekat-dekat. Aku ni pernah lihat Rasulullah SAW makan daging ayam." Pasti Nabi SAW adalah orang yang paling bersih, orang yang paling suci, orang yang jaga kesucian, orang yang lagi lah pasal halal ni dan sebagainya. Kalau Rasulullah makan, kenapa pula kita pula tak boleh makan? Maksudnya begitu. Jadi barulah lelaki itu dikatakan dalam riwayat An-Nasai datang mendekat dan makan. Tapi kerana dia dah sumpah tadi ni, bersumpah walaupun perkara itu perkara harus, tetap juga disah-sah sumpahnya. Jadi kerana dia makan, dia kena bayar kafarah sumpah lah. Sumpah yang kita ni jangan main-main. Sumpah-sumpah demi Allah saya menipu. Kalau kita menipu, kita kena bayar kafarah sumpah. Sumpah dengan nama Allah ni bukan permainan. Jangan main-main. Kadang-kadang orang ni benda-benda kecil pun sumpah dengan nama Allah juga, seolah-olah kita merendahkan lafzul jalalah yang agung. Itu tak boleh. Kalau kita tipu, kita telah melanggar sumpah, dan melanggar sumpah bermakna kita kena kafarah, macam nazar begitu ya.
Jadi dia bayar kafarah, dia makan. Jadi dalam hadis ini bermakna salah satu daripada lauk yang pernah dimakan. Saya sebut pernah dimakan, bukan menjadi kebiasaan makan. Jadi ayam ni kat rumah kita ni kadang-kadang hari ayam. Kan? Sekali kambing, sekali ikan. Tapi ayam ni selalu. Tapi Nabi ni kalau kita cakap tadi pasal dia makan ayam ni, sesekali pernah dimakan. Kata Abu Musa Asy'ari, bermakna memang Nabi pernah makan yang namanya ayam ni. Mungkin kita boleh ambil sikit faedah daripada apa yang dibimbangi oleh lelaki ini, iaitu tentang haiwan yang dikatakan makan satu yang kotor. Dia sebenarnya ada satu yang dilarang oleh Nabi SAW. Dia panggil haiwan tu jallalah. Jallalah ni maknanya haiwan yang makan najis. Memang dia makan najis, betul. Sehingga dengan sebab dia makan najis tu berubahlah daging dia dan bau dia dengan bau najis tersebut. Nabi SAW melarang. Diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, dia katakan Naha Rasulullah SAW jallalah. Nabi melarang untuk makan haiwan yang makan najis. Baik itu makan daging dia ataupun minum susu dia. Memang ada larangan. Baik. Tapi larangan ini bukan larangan mutlak. Maksudnya kalau dia makan najis dia haram terus. Tidak. Tetapi kalau dia di kuarantin. Di kuarantin dalam jangka waktu, diberi makan makanan yang suci bersih, kemudian berubahlah dia daripada bau yang najis tadi atau rasa daging dia daging yang najis tu, maka dia boleh berubah menjadi suci. Contohnya kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kalau di kuarantin 3 hari, kalau contoh ayam 3 hari, kalau sekiranya kambing ke atau yang besar 40 hari. Bagi makan yang elok-elok baik, nanti dia berubah dia punya tu. Sekarang ni isu banyaknya sekarang ni ikan lah, ikan keli makan, minta maaf tendai khinzir dan sebagainya. Ini yang termasuk haiwan ni lah ni. Kalau memang betul isi dia terbiasa dengan najis tu, tak boleh makan sebab dilarang oleh Nabi SAW. Tapi kalau dia kuarantin, dia berubah akhirnya, barulah dibolehkan. Ini yang boleh kita ambil faedah. Tapi walaupun begitu, ayam ni tak masuk senarai itu, sebab ayam ni sebenarnya memang dia makan benda-benda yang dinampak kotor. Ya, banyak yang nampak kotor lah dia makan kat tanah-tanah tu, tapi sebenarnya itu bukan najis. Taklah dia disebutkan sebagai menjadikan dia sebagai najis. Ya. Baik, itu yang pernah dimakan oleh Nabi SAW, iaitu daging ayam. Kemudian hadis yang seterusnya, Safinah radhiyallahu anhu berkata, Safinah ni digelar sebagai maula Rasulullah. Dia pernah jadi hamba Rasulullah SAW yang berkhidmat dengan Nabi. Nabi ni tak suka memperhambakan orang pun, walaupun namanya hamba ke, tapi Nabi ni layan macam orang biasa. Bahkan kadang-kadang Nabi khidmat dengan mereka. Itu luar biasa baginda Rasulullah SAW. Sebab tu Safinah ni, dia sampai sudah dia akan nisbahkan diri dia sebagai maula Rasulullah. Satu kebanggaan dia, kata, saya Safinah maula Rasulullah. Kita tak nak lah, saya ni fulan, hamba fulan, bakal kita nak cakap. Tapi dia bangga sebab disbah kepada Nabi SAW. Bahkan kisah popular yang masyhur dalam riwayat yang sahih, Safinah ni kan pernah cakap nama dia tu kepada seekor singa. Ketika dia naik kapal dengan sahabat-sahabat kan, pecah kapal dia, jatuh ke daratan. Selamatlah dia maknanya daripada lautan tu. Ingat kan selamat dah. Tengok kat tepi tu tunggu singa yang besar. Sudah sahabat kita kena terekam dah. Tiba-tiba Safinah datang ke depan, jumpa dengan singa tu. Wahai Abu Haris, ini gelaran lah kepada tu. Sesungguhnya aku ini adalah Safinah maula Rasulullah. Kami ni tadi naik kapal, kemudian kapal kami dihentam ombak, pecah. Cerita dengan singa, Masya Allah. Tapi kami dah tak tahu kat mana kami nak balik macam mana. Jadi singa ni pula Masya Allah. Lepas tu dia pun palingkan jalan, suruh ikut. Ikut sampai simpang, dia tunjukkan isyarat. Oh, sini ke kanan. Contohnya lah, saya tak ingat rawayat tu. Jadi fahamlah mereka bahawa ini jalan balik. Setelah itu, singa tu duduk tunggu mereka jalan. Dia toleh tengok. Singa tu macam seolah-olah menggelengkan, melambai-lambai kepada mereka. Kenapa agaknya? Mungkin kerana singa tu kenal kepada Nabi SAW. Sehingga ketika Safinah dikenalkan diri dia maula Rasulullah, dia bukan makan, dia tolong pula. Masya Allah. Ini orang beriman ni, kalau betul-betul ada cahaya iman ni, insya-Allah kan, haiwan-haiwan pun dia hormat. Kita salat, kita selawat banyak, zikir kepada Allah, insya-Allah. Kita pelihara kita ni, insya-Allah. Mereka kenal kepada Allah, Tuhan mereka. Mereka kenal kepada Rasulullah rahmatil alamin, insya-Allah. Jadi Safinah ni juga bukan nama asal dia. Nama dia ada nama asal dia, saya pun tak ingat nama asal dia. Tapi memang dah masyhur nama dia Safinah. Safinah ni maknanya kapal atau perahu.
Sebab dia ni pernah digelar oleh Nabi dengan gelaran ni. Sebab dia ni orang kuat. Dia angkat barang ni dekat atas dia ni jadi banyak boleh angkat. Sehingga kata Nabi, antas safinah. Kau ni macam perahu lah, macam bot lah. Boleh bawa banyak. Dia gembira betul Nabi cakap itu. Lalas dia kenalkan diri dia Safinah. Safinah sampailah dalam semua kitab-kitab pun nama dia popular Safinah. Macam Abu Hurairah lah. Abu Hurairah pun nama dia Abdurrahman bin Sakhar. Tapi kerana dah Nabi panggil Abu Hurairah, yang ni dia nak yang tu je. Sebab Nabi yang bagi nama tu. Ini sayang mereka dan hormat mereka kepada Rasulullah SAW. Jadi dia cerita, dia kata, akal tu ma'a Rasulullah SAW lahma hubara. Saya pernah makan, Allah. Yang kita kena faham ya. Kalau dia kata saya pernah makan, maknanya betul-betul dia merasai sama. Bukan dia dengar cerita apa semua. Dia sendiri makan dengan Nabi. Yang hebatnya, dia ni hamba. Boleh makan bersama tu. Kita kalau jelah pembantu ni kadang-kadang janganlah harap nak makan bersama kan. Makan kan buka dapur, makan nantilah kami selepas makan. Itu pembantu rumah, bukannya hamba. Hamba ni lebih lagi sebenarnya hinanya dan juga rendahnya kedudukan tu. Tapi kata Safinah, aku pernah makan bersama Rasulullah SAW. Apa yang Nabi makan, kami makan. Sama-sama pula tu. Dalam satu bekas pula. Biasanya Nabi tak makan bekas lain-lain. Nabi makan dalam talam bersama. Masya Allah, tawaduknya Nabi kita, rendahnya diri Nabi kita Muhammad SAW. Dia kata kami makan burung, daging hubara. Ada hubara ni apa ya? Burung macam mana ya? Ada yang mengatakan burung puyuh lah. Ada yang mengatakan begitu. Ada lagi burung, saya tak ingat ada satu jenis burung. Tapi walhasil dalam hadis ni nak cerita bahawa Nabi makan burung. Pernah Nabi makan burung, maksudnya lauk yang dibuat daripada burung. Maknanya burung ini ada yang memang dibolehkan untuk makan. Dan ialah ayam sendiri pun sebenarnya adalah daripada keluarga burung. Tapi yang ini memang burung yang terbang tu, dan ditangkap, disembelih, kemudian dimasak dan dihidangkan, dimakan oleh Rasulullah SAW bersama sahabatnya, termasuklah daripada maulanya, iaitu Safinah radhiyallahu anhu, dimakan bersama oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi dalam hadis ini menunjukkan salah satu daripada lauk yang pernah dimakan oleh Safinah adalah lahma hubara, daging burung, atau kalau tidak pun disebutkan daging burung puyuh lah. Tapi maknanya Nabi makan daging burung dalam hadis ini. Kemudian Abu Asid menceritakan Rasulullah SAW berkata, kulu zait waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Makanlah kamu minyak zaitun. Zait di sini minyak, tapi biasa yang maksudnya adalah minyak zaitun, dan gunakanlah ia sebagai minyak. Gunakan dia sebagai minyak masak ke, atau minyak untuk rambut, minyak untuk bahu kat kulit. Waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah, kerana dia berasal dari pokok yang diberkati. Begitu juga riwayat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu juga melaporkan yang sama, anjuran daripada Nabi SAW untuk makan daripada menggunakan minyak zaitun dan juga berminyak dengan minyak zaitun. Saya rasa kalau nak bahas minyak zaitun ni panjang, nanti kita kena sambung nanti insya-Allah pada segmen yang akan datang insya-Allah. Cuma kita dapat tahu tentang anjuran lah untuk kita gunakan minyak zaitun ni. Dia syajarul mubarakah. Allah sendiri pun ceritakan tentang keberkatan buah zaitun ni, tentang minyak zaitun ni, atau pokok zaitun ni lah, pokok zaitun ni di dalam Al-Quran Allah ceritakan. Apalagi setelah itu Nabi sendiri pun ceritakan tentang kelebihan minyak zaitun ni, yang kalau kita nak tahu insya-Allah nanti kita akan bahaskan pada masa yang akan datang insya-Allah. Cuma kita ulang balik, lauk pauk yang pernah dimakan oleh Nabi SAW pertama adalah cuka, yang kedua adalah tamar ataupun kurma, yang ketiganya adalah daging ayam, yang keempat juga adalah daging burung yang pernah dimakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kebaikan dunia akhirat, diberikan oleh Allah kehidupan yang sederhana mencukupi kehidupan kita untuk kita menzahirkan rasa syukur kepada Allah dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan dalam kehidupan kita agar kita bahagia dunia akhirat bersama dengan baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perbahasan yang bersama-sama dengan kita. Terima kasih kepada DJ Faiz yang dengan segmen ini. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wari-wari saya Radio IKIM kat Seremban 102.7 FM. Dengar ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Aku memohon ampun ya Allah yang menerima taubat ya Allah. Aku memohon ampun ya Allah dari segala dosa ya Allah. Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Aku memohon ampun ya Allah yang menerima taubat ya Allah. Aku memohon ampun ya Allah dari segala dosa ya Allah. Dalami, hayati dan contoh kecintaan baginda Rasul sallallahu alaihi wa baraka wasallam menerusi segmen Maulid at IKIM bersama Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Joel mengupas kitab Maza yuhibbuhun Nabi sallallahu alaihi wa baraka wasallam wa maza yakrahu, apa yang disukai Nabi sallallahu alaihi wa baraka wasallam dan apa yang tidak disukai baginda. Setiap Khamis 9 malam hanya di IKIM Inspirasi Euforia Islam. Burak Oil, Minyak berkualiti. Burak Oil, Pilihan community. Burak Oil. Prestasi tidak diragui. Pilihan tempatan, pilihan Malaysia. Burak Oil, stesen community anda. Bang, ni campur ni, campur ni, campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan promo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat.
Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih dididik guru-gurunya agar menguasai 7 bahasa sejak kecil lagi. 7 bahasa tersebut ialah Turki, Arab, Parsi, Greek, Serbia, Itali dan Latin. Terdapat juga penulis yang mengatakan bahawa Hebrew ialah antara bahasa yang dikuasai baginda. Penguasaan semua bahasa tersebut membolehkan Sultan Muhammad Al-Fatih berkomunikasi secara langsung dengan rakyatnya. Mereka terdiri daripada pelbagai bangsa, kaum dan agama yang tinggal di lebih 20 buah negara naungan Uthmaniyah di 3 buah benua iaitu Afrika, Asia dan Eropah. Selain komunikasi, penguasaan pelbagai bahasa juga penting bagi Sultan Muhammad Al-Fatih untuk membaca dan memahami karya atau penulisan tentang tamadun, kepemimpinan serta strategi peperangan bangsa-bangsa asing. Keupayaan Sultan Muhammad Al-Fatih untuk menguasai pelbagai bahasa pada usia muda ternyata menjadi teladan terbaik bukan sahaja bagi rakyatnya tetapi juga umat Islam masa kini, terutama golongan muda. Masjid Cina Negeri Melaka. Masjid Cina Negeri Melaka merupakan masjid ketiga selepas Masjid Muhammadi di Ipoh dan Masjid Cina di Rantau Panjang Kelantan yang dibina di Malaysia bercirikan seni bina negara Cina. Masjid Cina Negeri Melaka terletak di dalam Mukim Kerubung berhampiran Stadium Hanjebat Melaka. Masjid ini mula beroperasi pada 27 Jun 2014 dan solat Jumaat pertama telah diadakan pada 6 Ramadan 1435 Hijrah bersamaan 4 Julai 2014. Keseluruhan konsep seni bina masjid ini diilhamkan daripada seni bina negara Cina yang didapati daripada kajian masjid serta seni bina di sekitar Beijing, Shanghai dan Xi'an. Masjid Cina Negeri Melaka berteraskan 2 kubah dan menara besar dengan 2 pintu gerbang serta bumbung berlapis. Manakala ruang jemaah pula berkonsepkan pengudaraan semula jadi dan ruang saf yang cukup luas untuk menampung masyarakat Muslim menunaikan solat. Hiburan mendidik jiwa. Kau tak nampak dia tapi Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Ya, terima kasih banyak untuk anda yang terus setia bersama-sama kami. Macam mana tadi dah dengarkan dah pengajian ilmu kita dalam Syama'il Ar-Rasul. Muhasabah sama-sama kita. Bagaimana hari ini kehidupan kita. Adakah lauk pauk kita ni melimpah ruah bila nak makan tu kan. Tengok-tengoklah. Ingat-ingatlah. Okey, fikir-fikirkan. Kalau habis tak apa, alhamdulillah. Kita risau ianya jadi satu pembaziran pula untuk kita. Jadi muhasabah sama-sama. Ibu dan juga ayah lah boleh rancang makan apa kan, perbelanjaan di rumah masing-masing. Dah kita dengar tadi. Yang terlepas dengarkan tajuk lauk pauk Rasulullah yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda boleh dengarkan kembali ulangan Syama'il Ar-Rasul hari Ahad hari Sabtu jam 10 malam. Okey, pastikan terus setia bersama-sama kami nak dengarkan lagu ini daripada Zaki Hanafi, lagunya Pendam. Mengejar bidadari, tak ku gelisah memilih yang terindah, tak ku meminta pendamping jiwa yang lebih sempurna. Engkau hadir membawa semangatmu. Ingin ku
Selagi mana tidak ada suatu petanda kuat ataupun yakin berlakunya najis, maka kita kira asalnya suci. Maka dalam persoalan ini, sekiranya satu dia memang yakin tuan rumah sebelum dia adalah orang yang makan khinzir misalnya, ataupun makan benda-benda najis. Adakah dia perlu sama satu rumah? Tak perlu secara pasti. Paling kurang dia sama kawasan mana? Kawasan Singki yang tempat. Yang mana secara pasti kalau orang itu masak dan setiap hari secara pasti adanya makan, kan? Dan dia masak, secara pasti kawasan itu telah ada terkena dengan yang disebut sebagai khinzir tadi, yang mana ada qarinah ataupun ada petanda kuat di situ ada. Adapun tempat-tempat lain yang kemungkinan ada, kita tak pakai. Kemungkinan tu tak pakai. Kita hanya membasuh tempat yang ada keyakinan yang kuat bahawasanya di sana berlaku yang disebut sebagai tanajus ataupun sentuhan dengan najis. Terus dengarkan Tahsinul Ibadah setiap hari Khamis pada pukul 10 pagi hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Yayasan Ikhlas sedang mengadakan kempen untuk membantu ramai pesakit yang mengidap pelbagai penyakit kronik serta hidup dalam keadaan miskin dan dhaif. Ramai yang tidak mampu untuk membeli ubat dan peralatan yang diperlukan. Sumbanglah di www.bantupesakitsehat.com. Saya ulang, www.bantupesakitsehat.com. Saya Prof. Dr. Mohaya untuk Yayasan Ikhlas. Buku Faraid dan Perancangan Pewarisan Harta Buku, Bidang Kuasa dan Cabaran di Malaysia membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan faraid dan perancangan pewarisan umat Islam. Buku yang mengandungi 6 bab ini disusun mengikut urutan bagi memudahkan para pembaca memahami perkara-perkara yang dibahaskan. Antaranya termasuklah konsep harta dan hukum serta falsafah faraid menurut Islam. Selain itu, kupasan isu harta buku yang berpunca daripada kegagalan dan kelewatan pewaris dalam menyelesaikan urusan pembahagian pusaka selepas kematian pemilik harta turut dibincangkan. Dapatkan buku terbitan IKIM ini di www.ikimniaga.my atau hubungi 03 6204 6389 atau 03 6204 6388 untuk info lanjut. Diskaun hebat menanti anda. Sedapnya susu Wildan dan segarnya susu Wildan dan. Mak, susu ni lah yang Icah bagi tahu Mak hari tu. Susu Wildan. Oh, susu Wildan ni. Mak memang dah biasa dengar susu Wildan. Tapi macam mana nak beli? Ni Mak, Mak hubungi je 019-965-3166 atau boleh je kontak dekat FB dan Insta Wildan Susu Kambing. Susu Wildan merupakan pemenang anugerah Super Health Brand. Stokis dan ejen diperlukan. Hidup adalah medan ujian. Laluinya dengan positif dan temukan jalan penyelesaian. Berkongsi luahan hati dan permasalahan anda dalam segmen Dari Hati setiap Jumaat jam 9 malam. Dari hati kita berkongsi mencari solusi. Novel coronavirus (COV) adalah sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Sehingga kini tiada rawatan khusus atau ubat antivirus untuk ubat jangkitan coronavirus 2019 atau COVID-19. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), simptom jangkitan coronavirus termasuk berasa penat, sukar bernafas, demam panas, batuk, sakit tekak dan hidung berair. COVID-19 merebak melalui titisan apabila seseorang yang dijangkiti batuk atau bersin. Titisan tersebut kemudiannya merebak ke mana-mana permukaan dan disentuh pula oleh orang lain. Antara langkah melindungi diri dan orang lain daripada COVID-19 adalah menjaga kebersihan dengan kerap mencuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Elakkan dari berada di tempat yang sesak, melawat ladang haiwan atau makan produk haiwan yang mentah atau tidak dimasak dengan sempurna. Jika anda terpaksa membuat lawatan ke tempat-tempat yang berlaku wabak atau orang ramai, gunakan penutup mulut dan hidung. Jika mengalami gejala jangkitan seperti demam, batuk, selsema mahupun kesukaran untuk bernafas, segera berjumpa dengan doktor untuk rawatan lanjut. Pesanan kesihatan ini dibawakan oleh IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Apa cerita warna pagi Dengarkan. Gamma Knife adalah satu rawatan teknologi yang terbaru di negara kita. For the past 5 years menggunakan teknologi tenaga radiation gamma ray. Boleh buat rawatan harian adalah rawatan untuk ketumbuhan otak, urat darah yang normal juga. Kurang risiko seperti pembedahan konvensional. Persoalan boleh search di internet pun boleh ataupun boleh datang jumpa saya dekat UKM-SC. Tapi kena ingat dia ada kriteria dia. Jangan berharap sangat yang semua rawatan tu kita boleh buat gamma. Ada pesakit-pesakit yang datang jumpa saya. Doktor, saya nak buat gamma knife. Tapi bila tengok scan tumor dia besar buah limau. Besar. Tak boleh. Dia size dia important. Dia punya jenis juga pun penting. Dan dia berkenaan dengan otak saya. So jangan jumpa saya pasal darah payudara nak buat gamma knife. Memang tak boleh lah. Tapi yang penting kita tak boleh ukur sendiri tumor tu doktor. Tetap kena jumpa doktor jugalah kan untuk tahu. Ya, betul, kena datang jumpa. Masya Allah. Itu kehebatan teknologi perubatan kita yang terkini. Dan Dr. Farizal Fazil dah pun kongsikan dengan kita pagi ini tentang kelebihan teknologi tersebut. Terima kasih banyak-banyak Dr. Farizal atas perkongsian kita. Pakar perunding pembedahan otak dan saraf UKM Specialist Center. Banyak lagi yang menarik dalam Warna Pagi Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Carta Ekspresi. Undi lagu-lalagu kegemaran anda dan artis-artis kesayangan anda menerusi Carta Ekspresi bersama Faiz Haji Osman, Isnin hingga Kamis 10 malam hingga 12.30 malam. Ratuku, mengapa membisu? Terima kasihku atas kesetiaan. Undi di www.ikim.my/Carta Ekspresi. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Faiz Haji Osman di Ekspresi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Carta Ekspresi. Terima kasih atas perhatian anda. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Dah jam 10 malam, teman-teman, dengan saya Faiz Haji Osman. Ingat, 2 jam ini untuk kita dengarkan lagu-lagu yang dah pun anda undi menerusi laman web rasmi kami, ikim.my/Carta Ekspresi. Okey? InsyaAllah berita tentang PKPB, berita tentang COVID-19 juga akan saya kongsikan dalam jam ini sampailah jam 12 nanti. Sampai anda buat kerja, anda buat assignment, settlekan tugasan-tugasan minit mesyuarat, mungkin ada laporan nak perlu hantar juga, tak selesai lagi, sila buat tenang-tenang sambil saya temankan anda dengan lagu-lagu yang dapat anda undi. Boleh? InsyaAllah. Jom dengarkan Munsyidin featuring Azwan Fariz, Kembar Hijrah. Nombor 20. Merentasi periksa mentari dari kejahilan.